Nana nak pergi mana tu cepat-cepat? Nana pergi koperasi ni. Nak ikut tak? Kalau tak nak ikut tak apa. Nak pergi seorang. Tapi Nana suka beli barang sekolah kat koperasi. Sebab harga dia murah sikit tau. Jangan lupa beli kat koperasi. Nana tahu tak koperasi tu apa? Tak tahulah. Jom kita masuk kelas dan belajar dengan Cikgu Linda. Mesti Cikgu Linda tengah tunggu tu. Jom kawan-kawan. Assalamualaikum anak-anak. Okey, bersama kembali dengan Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan meneruskan bahagian terakhir bentuk pemilikan perniagaan. Kita akan lihat di bahagian koperasi. Okey, kita kan belajar dengan lebih lanjut tentang koperasi. Apakah kelebihan dan kekurangan koperasi? Okey, apakah hak-hak sebagai ahli anggota koperasi? Jom ya, teruskan bersama cikgu. Jangan ke mana-mana selama 30 minit ini. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran pada hari ini, kita tengok dulu apa yang anak-anak akan dapat selepas selesai sahaja video ini. Okay, anak-anak dapat menjelaskan bentuk pemilikan perniagaan iaitu koperasi. Anak-anak dapat faham, anak-anak dapat huraikan dan menjelaskan apa sahaja soalan yang berkaitan tentang koperasi. Dan di akhir lagi juga, anak-anak dapat membezakan setiap bentuk pemilikan perniagaan secara milikan tunggal, perkongsian, syarikat sedia berhad atau berhad dan juga koperasi. Yang di mana cikgu telah sediakan video terlebih dahulu tajuk-tajuk ini. Okey, cikgu harap anak-anak pada belajar 4 bentuk pemilikan perniagaan ini, anak-anak dapat membezakan setiap satu dan yang mana sesuai untuk kita buka perniagaan kita. Sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seterusnya, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah definisi koperasi. Kita tengok yang kedua, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi dan keanggotaan koperasi. Kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang koperasi ini. Kita akan lihat dahulu definisi koperasi. Okay, anak-anak tahu tak apa definisi koperasi ni? Koperasi adalah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Maksudnya sekumpulan individu secara sukarela bersama-sama nak menubuhkan koperasi tetapi secara sukarela. Okey, yang kedua, dia merupakan anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Okey, mempunyai kepentingan yang sama. Maksudnya mereka sama-sama ni, sekumpulan individu ini sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan koperasi ini. Tak ada kata apa benda lain yang hendak dia nak. Okey, semua yang buka koperasi yang sama-sama menyertai menjadi ahli, dia mempunyai perkara yang sama, tujuan yang sama. Seterusnya, kita akan lihat yang kedua iaitu matlamat penumbuhan. Kenapa mereka ni yang sekumpulan tadi nak menubuhkan koperasi? Okey, sebab yang pertama dia dapat melindungi kepentingan anggota. Okey, kalau ada 50, 60 anggota ahli koperasi, mereka sama-sama melindungi kepentingan anggota. Maksudnya ada kepentingan, contohnya nak dapat pinjaman melalui koperasi, ahli-ahli dia akan didahulukan. Okey, anak-anak yang dapat ni akan mendapat beasiswa. Okey, anak-anak contohnya askar, dia ada koperasi askar kan. So anak-anak askar tadi dia akan mendapat beasiswa ataupun pinjaman daripada koperasi tadi. Ni orang kata melindungi kepentingan anggota. Yang kedua, ia ditubuhkan dengan konsep milik bersama oleh semua anggota. So, yang ni tak ada pilih kasih. Kalau dia jawatan tinggi,
No, dia dapat. No tak, ini dia tak kisah. Apa sahaja, siapa sahaja jawatan dia, siapa dia, mereka akan dilindungi bersama-sama sebab mereka adalah milik bersama. Tak ada orang kata apa pilih kasih. Jawatan dia tinggi, dia dapat lebih. No tak, maksudnya dia sama rata sebab dia adalah milik bersama. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada contoh-contoh koperasi. Apa dia contoh koperasi ni? Cikgu rasa anak-anak pun dah tahu, dah biasa kan lihat contoh koperasi ni. Okey, contoh yang pertama. Okey, mari kita lihat apa contoh pertama. Okey, angkasa. Okey, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Ringkasan kita panggil angkasa. Angkasa ni sebenarnya adalah satu koperasi pinjaman. Okey, pinjaman yang menguruskan pinjaman kepada kaki tangan kerajaan. Inilah koperasi yang membantu kaki tangan kerajaan untuk mendapatkan pinjaman. Tu maksudnya dia milik bersama. So, siapa-siapa yang nak buat pinjaman boleh maksudnya angkasa ni akan menguruskan pinjaman tadi. Seterusnya, kita akan lihat pula contoh kedua iaitu bangunan koperasi polis. Maksudnya ni nama bangunan lah. Ini adalah sebuah koperasi polis. Okey, sebenarnya kat sini dia ada hotel tau. Hotel polis. Okey, so kat sini bila kita kata hotel, maksudnya kat sini jika ada apa-apa bolehlah menginap secara harganya harga penjawat awam ataupun sebagai pekerja polis dapat harga yang lebih murah kat sini. So di bangunan ni ada hotel, okey, untuk kegunaan pegawai-pegawai polis. Dan di kedai koperasi ini juga kaki tangan polis ataupun pekerja-pekerja polis ini dapat membeli dengan harga yang lebih murah kat sini. Dia menyediakan pelbagai jenis kata barang, okey, dan memudahkanlah pekerja-pekerja tadi untuk membeli barang sebab dia dah berada di kawasan balai polis yang berdekatan. Okay, contoh ketiga, kita lihat contoh yang ketiga iaitu koperasi tentera. Ini koperasi tentera khas untuk kata pegawai-pegawai tentera lah atau pekerja-pekerja tentera, di mana dalam koperasi ini ada juga yang menyediakan pinjaman, menyediakan kemudahan beasiswa ataupun untuk anak-anak kan, beasiswa anak-anak yang untuk melanjutkan pelajaran. So di sini dapat memberikan kemudahan kepada kaki tangan kerajaan. Okay, yang terakhir, contoh yang terakhir kita ada koperasi di sekolah. Okey, ni koperasi SMK Segambut Jaya Berhad. Nampak perkataan Berhad. Okey, apa dia Berhad? Ingat balik ya. Okey, ni adalah sebuah koperasi. Okey, di sinilah pelbagai barang keperluan sekolah, pelbagai barang keperluan harian untuk anak-anak, okey, yang dapat dibeli pada harga yang lebih murah sikitlah berpatutan untuk anak-anak, okey, dan dia menyediakan kemudahan kepada anak-anak untuk membeli jika pen habis ink segera beli, buku dengan buku yang ada logo sekolah, nama sekolah, okey, ada brand sendiri. Okey. So di sini koperasi ni dapat menyediakan dengan harga yang lebih murah sebab murid yang ramai dapat membeli banyak, maka kat situ pun dia sudah mendapatkan untung kat situ. Okey, sebab dia membantu anak-anak. Okey, sebab ia semua ingat dia adalah milik bersama. So, semua boleh dapat pada harga yang murah kat sini. So bila sebut saja koperasi di sekolah, murid-murid itu adalah ahli anggota koperasi sebab mereka akan membeli ataupun menjadi ahli dengan membayar yuran serta pada permulaan masa masuk tingkatan 1, okey, untuk kali
pertama sahaja. Okay, cikgu harap anak-anak boleh bezakan banyak kan jenis-jenis koperasi ni, koperasi askar ataupun tentera, koperasi sekolah. Okay, sebab apa tujuan dia ditubuhkan adalah untuk milik bersama. Okay, ditubuhkan oleh sekumpulan individu atau bersama milik bersama. Maksudnya boleh berkongsi kesusahan, kesenangan bersama selama dapat dijual pada harga yang lebih berpatutan. Okey, bahagian kedua kita akan lihat pula kepada ciri-ciri koperasi. Okey, apa itu ciri-ciri koperasi? Okey, ciri-ciri koperasi ada 6. Okey, ni anak-anak kena ingat ada 6. Okey, yang pertama, melaksanakan kegiatan ekonomi, melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Okay, apa dia berkaitan ekonomi tadi? Yang tadilah menjual beli barang, okay, barang-barang yang disediakan. Contohnya makanan ataupun alat keperluan, alat tulis, buku tulis ataupun pakaian baju sukan kalau kat sekolah kan. Kalau dekat koperasi polis tadi makanan lah, makanan, minuman ataupun pakaian baju hujan jika apa emergency. Inilah maksudnya. Okay, kegiatan berkaitan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggotanya. Depend kepada siapa di mana kita buka koperasi tadi. Kemudian, ciri-ciri koperasi adalah dia tidak boleh berunsurkan politik. Okey? Jangan suka-suka pula nak melibatkan hal-hal politik dalam koperasi ataupun nak buat apa ceramah-ceramah, tiba-tiba nak buat ceramah pula kan. Okey, ceramah politik. Kerana sebab apa dia tak boleh? Sebab matlamat dia adalah menjaga kebajikan anggota. Bila sebut kita kata menjaga kebajikan anggota, sebab itulah tadi kebanyakan di koperasi sekolah harga dia jual dengan lebih berpatutan, murah sedikit berbanding dengan harga di luar. Okey, aktiviti koperasi pula dia mesti berdasarkan akta. Ditubuhkan kan mesti berdasarkan akta koperasi 1993 pindaan 2007. Okey, dia termaktub dengan peraturan dan undang-undang. So, koperasi ni tak boleh buat perkara yang dilarang. Tadilah tak boleh lah. Okey, berunsur politik sebab dia termaktub dalam akta-akta dan peraturan. Semua orang dalam koperasi yang mana dia menjadi ahli koperasi, okey, dia boleh ataupun dia ada hak untuk membuat keputusan, okey, berkaitan dengan koperasi. Okey, jangan kata takutlah nak bagi idea, takutlah nak menambah baik. No, sebab dia ada hak. Awak semua ada hak sebab awak pernah mengeluarkan yuran pada setiap kali awak masuk sekolah kali pertama. Contohnya kalau masuk tingkatan 1, tingkatan 1 itu telah menyumbangkan modal sedikit kepada koperasi. Sekali sahaja. Okay, so awak ada hak bila awak dah naik tingkatan 4, okay, awak ada hak tingkatan 3, awak boleh membuat keputusan, okay, boleh memberi idea kepada koperasi. Liability ahli-ahli adalah terhad, okay, bergantung setakat modal yang disumbangkan sahaja ataupun yuran yang awak bayar. Kalau awak bagi itu RM10 masa awak masuk sekolah menengah tingkatan 1, RM10 sahajalah kerugian awak. Sepanjang tempoh awak berada dekat sekolah tu 5 tahun. Okey. Kemudian modal adalah disumbangkan oleh anggota. Modal dapat daripada mana? Dapat daripada ahli-ahli tadi, sama ada melalui yuran keahlian tadi. Dan bila kita dah menjadi ahli, kita juga ada hak dalam buat keputusan. Kita juga ada hak untuk bersuara ataupun memberi idea dalam memajukan pengurusan koperasi. Okay, jika ada penambahbaikan, awak boleh suarakan. Okay, tak ada masalah. Jangan takut sebab awak adalah ahli jika awak telah membayar yuran keahlian pertama kali. Contohnya di sekolah menengah, awak akan bayar pada usia awak masuk tingkatan 1.
Seterusnya, cikgu ada buat akronim untuk memudahkan awak ingat. Okey, ciri-ciri koperasi iaitu EPAMHL ataupun esok pagi ada majlis hari lahir. Ni ciri-ciri, ciri ada 6. Esok pagi ada majlis hari lahir. Okey. Esok dia melibatkan ekonomi, dia adalah berkaitan dengan ekonomi. Aktiviti juga adalah aktiviti ekonomi yang menjual barang-barang bagi memenuhi keperluan ahli. P, politik. Tidak boleh melibatkan isu-isu politik dalam korporasi tadi. A, akta peraturan dan undang-undang berdasarkan akta, akta korporasi. Kemudian mesti peraturan undang-undang kecil. M, dapat modal. Modal dari yuran dan sumbangan ahli. H, boleh buat hak. Ada hak untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir L untuk liability terhad. Ahli tadi boleh buat keputusan, boleh tu maksudnya ada hak buat keputusan, ada hak untuk bersuara dan liability setakat modal yang dilaburkan sahaja ataupun setakat yuran yang dia bayar itu sahaja. Saya juga harap kat sini anak-anak dapat ingat ciri-ciri korporasi tadi 6. Dia berkaitan mesti bentuk penjagaan ekonomi. Tidak ada unsur politik, mesti berdasarkan akta korporasi. Modal adalah disumbangkan daripada yuran, modal daripada ahli dibayar melalui yuran dan sumbangan. Kemudian ada hak dia boleh buat keputusan, dia boleh bersuara, hak dia mengundi. Kemudian dia juga menanggung liability terhad. Ini singkatan dia, EPAMHL. Dengan singkatan ini, juga harap anak-anak dapat mengingat dengan lebih mudah ciri-ciri korporasi. Yang penting kat sini, anak-anak kena faham. Bila anak-anak faham, ayat akan mudah untuk kita membuat ayat kat situ. Jangan menghafal teknik dia. Bila menghafal, awak akan lupa. So, sekarang awak memahami ayat di situ dan awak akan ingat dengan lebih cepat. Di bahagian ketiga, apa yang kita akan lihat pula adalah prinsip-prinsip korporasi. Apa itu prinsip-prinsip korporasi? Prinsip-prinsip korporasi ada berapa? Jom. Ya, prinsip-prinsip korporasi ada banyak. Dia ada 7 prinsip korporasi. Yang pertama, kawalan secara demokratik. Ahli atau anggota tadi ada hak bersuara, hak mengundi dan dikawal oleh anggota sendiri. Maksudnya korporasi tadi dikawal oleh anggota sendiri dan dia boleh melibatkan diri secara aktif sewaktu nak buat polisi atau keputusan. Ni kat sini. Kawalan secara demokratik atau demokrasi lah. Maksudnya semua orang boleh bersuara jika dia menjadi ahli korporasi. Dia juga boleh mengundi setahun sekali dan korporasi tadi akan dikawal sepenuhnya oleh anggota ataupun ahli korporasi tadi. Dia boleh buat keputusan dengan polisi. Yang kedua, orang yang nak menyertai korporasi ini dia mestilah suka rela dan dia mestilah terbuka. Sebab itulah ahli dia ni dia tak mengira jantina, dia tak mengira perbezaan sosial ataupun pendapat perfahaman politik ke apa. Dia tak kira bangsa, dia tak kira agama. So sesiapa sahaja boleh menjadi anggota korporasi, tetapi dia mestilah suka, rela dan terbuka. Yang ketiga, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi kerana modal tadi dapat daripada anggota sendiri. Maksudnya dekat sini,
bila anggota tu terlibat dalam aktiviti korporasi tadi, modal itu dapat daripada aktiviti yuran tadi, melalui yuran dan juga sumbangan ahli itu sendiri. Kemudian ada kebebasan autonomi di mana semua ahli, siapa yang menjadi ahli korporasi berhak untuk bersuara, berhak untuk menyatakan pendapat. Dan kebajikan ahli tadi akan dipelihara tanpa dikuasai oleh mana-mana pihak tertentu. Maksudnya kat sini tak adalah orang kuat jaga dia. No, tak adalah orang hebat-hebat jaga dia. No, kat sini ahli korporasi itu akan pelihara dia dari segi kebajikan. Dan nak biarkan ahli-ahli dia nanti susah atau hadapi apa-apa masalah. Ini 4 yang pertama, cikgu harap anak-anak murid dapat bezakan. Kawalan demokratik, keanggotaan secara sukarela dan terbuka, penglibatan mestilah dalam kegiatan ekonomi, dan ada kebebasan autonomi. Seterusnya kita akan lihat pula yang kelima. Korporasi juga dia menyediakan latihan, dia menyediakan pendidikan, dia menyediakan maklumat berkaitan kepada anggota. Dan ahli lembaga pengarah yang dipilih, pengurus, pekerja, agar mereka tadi dapat menyumbangkan menyumbang tenaga, menyumbang pendapat secara berkesan demi meneruskan korporasi tadi. Meneruskan kata kemajuan, untung sentiasa banyak. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada setengah korporasi dia buat kafe. Selain daripada dia menjual barang-barang, dia juga menyediakan kafe untuk anak-anak ini boleh bersantai, minum di situ, menjual makanan-makanan yang digoreng supaya dia dapat menambahkan lagi pelbagai sumber kewangan dia kat situ. Dengan cara macam tu, anak-anak di sekolah ataupun di sekolah asrama akan lebih tertarik untuk pergi ke korporasi dan membeli barang-barang di korporasi sebab ada galakan lain seperti kafe ataupun internet, ada komputer dekat situ boleh digunakan melayari internet lah untuk membuat kerja sebab ada wifi sambil hidup minum kafe. So di situ bila dah ada pendidikan latihan, pekerja tadi akan jadi lebih berinovatif, lebih bermotivasi. Yang kelima, menjalinkan kerjasama antara korporasi lain. Maksudnya dia buat lawatan sambil belajar. Sebagai benchmark. Kita tahu ada banyak korporasi yang pernah menjadi jutawan. Dia dapat pulangan setahunan yang banyak. So kita untuk memastikan korporasi kita ni berdaya saing, kita juga boleh melawat ke korporasi itu sebagai tanda aras kita ataupun lawatan sambil belajar kepada korporator tadi melihat bagaimana pengurusan korporasi di sekolah itu. So di situ bila kita menjalinkan kerjasama, kita akan dapat melihat pelbagai inovasi, pelbagai kreativiti yang dilakukan oleh korporasi-korporasi lain di luar sana supaya ekonomi korporasi kita tadi, sekolah kita tadi dapat lebih kukuh dan lebih dapat mendapat banyak modal, banyak untung pada tahun tersebut. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir, prihatin terhadap komuniti di mana korporasi tadi dia buat aktiviti ekonomi, betul tak? Selain dia membuat aktiviti ekonomi itu maksudnya menjual barang-barang kan. Dia dapat juga menyediakan dapat memberikan impak positif tanpa menjejaskan kepentingan ekonomi setempat. Maksudnya dia alert dengan apa kehendak komuniti tadi. So kat situ dalam tu dia menjual barang-barang yang diperlukan oleh komuniti setempat. Maka dekat situ dengan cara itu korporasi tadi akan dapat ramai customer. Barulah orang kata income dia banyak. Seterusnya, ini singkatan yang cikgu cuba buat untuk awak supaya awak mudah ingat. Ada 7
prinsip-prinsip ekonomi. Okey, saya dapat pergi Amerika pada Khamis pagi. Saya dapat pergi Amerika pada Khamis pagi. Okey, ni 7 Saya tadi menjadi ahli secara sukarela. Okey, pengurusan secara demokratik, boleh bersuara, boleh menyatakan pendapat, boleh mengundi. Okey, sukarela tadi, sukarela dan terbuka maksudnya ahli-ahli yang boleh menerima sesiapa sahaja dia nak jadi ahli, tetapi orang itu mestilah tak mengira bangsa, tak mengira fahaman politik, tak mengira agama. Okey, so kat sini penglibatan anggota. Apa dia penglibatan anggota? Melibatkan anggota. Kemudian ada kebebasan autonomi, boleh bersuara, boleh mengundi. Okey. P, pendidikan, menyediakan pendidikan, latihan dan maklumat. K, membuat kerjasama antara korporasi luar untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan cara yang lebih baik. Kemudian P juga prihatin terhadap komuniti. Saya berharap dengan ada akronim macam ni, anak-anak dapat mengingat dengan lebih baik. Okey, anak-anak faham dah. Okey. Prinsip-prinsip korporasi ini ada 7, ciri-ciri korporasi ada 6. So anak-anak buat akronim tu tadi, anak-anak mudah untuk ingat, insya-Allah. Seterusnya kita akan lihat keanggotaan korporasi. Okey. Dalam keanggotaan korporasi, dia meliputi 2 aspek, iaitu ia berdasarkan jumlah, dan hak anggota. Jumlah tu jumlah apa? Jumlah adalah ahli tadi, ahli anggota tadi. Minima mestilah sekurang-kurangnya 50 orang ya. Tak boleh kalau 20 orang dia boleh dah jadi perkongsian. So di sini sekurang-kurangnya minimum 50 orang. Okey, bolehlah kita nak buka korporasi. Dan ahli korporasi juga tadi, hak dia tadi, dia membeli modal share. Membeli modal share tadilah dengan membayar yuran setiap kali masuk tadi. So hak keanggotaan ada 2, iaitu berkaitan dengan jumlah ataupun bilangan anggota secara minimum mesti 50 orang, dan hak anggota mestilah membeli modal share, beli share. Okey, kita tengok apa dia hak-hak anggota apabila dia menjadi ahli korporasi. Setiap tahun dia boleh mengundi. Okey, tapi setiap kali undi satu undi je lah untuk dia pilih lembaga pengarah, untuk dia pilih bendahari atau untuk dia pilih setiausaha. Okey, dia ada sekali setahun satu undi. Okey, dalam mesyuarat agung tahunan. Tidak kisahlah dia tu pernah menyumbangkan modal yang banyak ataupun modal yang sikit, ataupun share dia tadilah, kita panggil share lah. Dia beli, dia bayar yuran tu, dia dapat share dalam korporasi. Kemudian ahli korporasi ni dia terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan. Ahli korporasi ni kadang-kadang kita panggil corporator kan. Corporator ni dia boleh buat keputusan dia, okey. Bukan sekadar kita nak buat keputusan berdasarkan orang-orang atasan, tetapi dia juga boleh membuat keputusan, dia juga boleh menyuarakan pendapat. Okey, itu kelebihan menjadi anggota korporasi. Kemudian dia boleh juga mendapat kembali modal share tadi apabila dia telah keluar daripada korporasi. Maksudnya dia dah tak nak jadi ahli korporasi. Okey, di akhirnya dia akan dapat modal bergantung kepada untung
koperasi tadi. So sekiranya koperasi di sekolah, okay, cikgu ambil contoh koperasi di sekolah, anak-anak yang baru masuk tingkatan 1, mereka boleh menjadi atau mereka atau digalakkan untuk menjadi ahli anggota koperasi. Mereka akan memberi iuran ataupun sumbangan tadi. Okay, apabila di akhir sesi sekolah, maksudnya di tingkatan 5, okay, mereka akan dapat kembali pulangan modal itu. Okay, sewaktu anak-anak tadi mengambil keputusan SPM. So siapa yang jadi ahli, anak-anak akan dapat balik sewaktu mengambil keputusan SPM. Okay, setiap orang dia punya modal yang dia dapat tu tak sama, okay, sebab dia bergantung kepada jumlah awal yang kita sumbangkan pada masa tingkatan 1. Okay. Setiap tahun juga sebenarnya mereka tadi ni mendapat dividen. Okay, mendapat dividen. Okay, berapa persen setiap tahun. Okay, so anak-anak ingat, okay, hak anggota tadi boleh mengundi, dia boleh buat keputusan bersama-sama, dia akan dapat balik modal daripada koperasi apabila dia dah tak nak jadi ahli, okay? Dan dia juga boleh mendapat pulangan dalam bentuk dividen. Okay, yang kelima, apa yang kita akan lihat yang kelima adalah berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan koperasi. Okay, kelebihan dan kekurangan koperasi ini ada 4. Okay, yang kelebihannya adalah pentadbiran secara demokrasi, di mana semua anggota diberi hak untuk mengundi di ahli lembaga koperasi. Okay, untuk mengundi ahli lembaga koperasi. Kemudian dia dikecualikan daripada cukai, tak kena cukai. Best tak kena cukai kan. Okay, kemudian dia akan dapat rebate. Ke mana dapat rebate? Mana insentif dapat diberikan kepada pelanggan koperasi. Dapat rebate lah. Mungkin kalau sekolah tak ada. Mungkin koperasi tentera ke, koperasi syarikat-syarikat swasta, mungkin dia dapat rebate bila kita beli barang di koperasi, mungkin setiap bulan kita akan dapat rebate balik lah. Okay. So akhirnya kelebihannya ahli-ahli hanya menanggung setakat modal yang dilaburkan sahaja. Okay. Kekurangan di sini, pengurusan dan pemilik terpisah bermaksud pengurusan maksudnya koperasi milik orang lain, tetapi dia pekerja dia orang lain. Di sinilah mungkin pekerja tadi tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja ataupun untuk memajukan perniagaan. Ini bukan macam milikan tunggal. Milikan tunggal, kita yang jadi buka kedai, kitalah yang mengurus, kitalah yang buat semua. Maka kita akan buat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan untung. Yang ini lain. Koperasi, syarikat, koperasi orang lain punya, orang lain yang banyak uruskan, tapi orang lain yang bekerja. Mungkinlah kat sini ada pekerja-pekerja yang tidak terdorong. Okay, mungkin tidak, mungkin ya. Okay, bergantunglah kepada koperasi tadi. Kemudian pemilikan share, setiap individu tidak boleh lebih daripada 20%. Okey. Kemudian share tadi tidak boleh dipindah milik sesuka hati kepada orang lain. Okey, kalau kita duduk dalam koperasi tu 10 tahun lah share kita kat situ. Kalau di peringkat sekolah 5 tahun lah share kita. So kita tak boleh pindah-pindah sebab dah termaktub dalam borang yang kita isi nama kita tadi dan berapa ringgit nilai yang kita buat iuran. Dia ada borang yang kita perlu kita isi. Kemudian kadar pulangan, okay, kita akan dapat dividen, tetapi dividen kita ni sikit ataupun rendah berbanding jika kita membeli share di syarikat awam berhad. Okay. Tapi untungnya
koperasi dia tak ada cukai. Dia tak dikenakan cukai. Tapi kalau syarikat lain, dikenakan cukai. Milikan tunggal kena cukai, perkongsian kena cukai, kan cukai. Kemudian syarikat awam berhad, sindang berhad, semua dikenakan cukai. Okay, cikgu harap anak-anak boleh bezakan kelebihan dan kekurangan koperasi. Okey, fahamkan. Apa-apa kena fahamkan. Dan kita sendiri sebenarnya anak-anak, awak dah biasa dengan keadaan koperasi. Awak dah orang kata apa, duduk. Apa-apa, you put yourself in your shoes. Awak pernah pergi ke koperasi, awak pernah membeli barang di koperasi. Dan kelebihannya yang lebih mudah awak faham tentang koperasi ni ialah jika awak menjadi ahli koperasi, jika awak bekerja sebagai operator dekat situ, awak akan lebih faham dengan cepat tentang koperasi. Cikgu harap anak-anak dapat tangkap apa yang cikgu terangkan daripada awal sampailah kelebihan dan kekurangan ni. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, cikgu harap anak-anak murid dapat terima penerangan cikgu tadi, dapat faham tentang penerangan cikgu tadi. Cikgu harap ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak semua mengingat dan memahami dengan lebih mudah. Okay, kita berjumpa lagi di video yang akan datang, PDPC yang akan datang. Okay, bersama-sama dengan cikgu Linda lagi. Bye. Assalamualaikum.